So tadi bila aku buat preparation untuk shoot video Man of Steel, bila aku check balik dekat playlist dalam channel ZTV, baru aku perasan bahawa aku dah lama tak review filem Melayu. Aku rasa tak best lah pula kan, channel ulasan filem bahasa Melayu tapi tak review filem Melayu kan. Jadi aku check lah apa movie terbaru yang baru keluar dekat Astro-First. So aku jumpa filem Selamat Hari Tak Jadi. Korang dah ready? Jom! Selamat Hari Tak Jadi. So, filem Selamat Hari Tak Jadi ini diarahkan oleh pengarah yang cukup berpengalaman, iaitu Datuk Profesor Dr. Abdul Razak Haji Mohaidin. Oh, panjang nak sebut nama dia. So, filem ni diterbitkan oleh Multimedia Film Production Sdn Bhd dengan kerjasama daripada Golden Screen Cinemas ataupun JSC. Okey, filem ini dibintangi oleh Jana Nik, Ise Fazli Syam, Nas Sally, Ika Farhana, Aaron Aziz dan juga Nasha Aziz. So aku nak clarifikan dengan korang tentang satu perkara lah. So memandangkan orang kata apa, kontroversi yang berlaku terhadap pelakon utama dia iaitu Jana Nik. Okey, jadi aku nak bagi tahu korang, aku nak clarify bahawa aku punya review filem ni adalah base daripada pengalaman aku semata-mata ketika menonton filem ini. Jadi ulasan aku ni adalah berdasarkan pada product of the day lah. So korang jangan salah faham. Nanti korang ingat aku punya komen ni ada bias itu, ada bias ni, tak. Okey, just product of the day saja, itu saja. Okay, simple plot tentang filem ini. Filem ini berkisahkan tentang sekumpulan pelajar college. So, kumpulan ni diketuai oleh Hani. Okay, diorang ni ada satu YouTube channel yang membuat konten prank kawan-kawan college diorang lah. Disebabkan diorang ni prank dengan kata apa, tak ada belas kasihan. Walaupun ibu bapa ni dah warning dekat Hani ni bahawa tak elok prank orang satu, nanti ramai orang akan dendam dengan dia. Tetapi Hani dan kawan-kawan dia ni tak ada rasa belas kasihan, tak ada rasa apa-apa, prank dengan selamba je lah. So, dalam masa yang sama, terdapat satu pembunuhan bersiri di sekitar kota Kuala Lumpur. Aku tak pasti lah sebab dia tak mention kota mana. So, dalam filem ni diklasifikasikan pembunuhan dia dengan pembunuhan secara kejam. So, 5 minit yang pertama aku rasa macam... Aduh, aku struggle lah nak tengok filem ni. Aku cakap terus terang lah. Aku rasa 5 minit tu aku nak stay memang sakit lah. Tapi sebab dah beli kan, RM15 kan dekat Astro-First. So aku gagahkan jugalah untuk tengok sampai habis lah. Okay, so first of all kita cerita yang baik-baik dulu. Okay, kekuatan filem ni aku nampak, filem ni dia at least the quality filem lah. Dia punya gambar, dia production, dia punya quality, dia gambar, dia punya lighting dia, okay. Dia memang kualiti filem, dia bukannya kata apa produksi berkualiti drama yang cuba dijadikan sebagai filem untuk tayang ke Astro-First macam pernah berlaku dekat sebelum-sebelum ni lah. So filem ni diklasifikasikan sebagai filem komedi 2021. Jadi ada beberapa jokes lah yang aku nampak kat sini lah, yang berjaya membuatkan aku tergelak dalam filem ini. Ada satu adegan yang melibatkan watak Isay yang berada di dalam toilet. Okay, aku tak boleh cerita, itu adalah spoiler, tetapi plot tu berjaya membuatkan aku tergelak lah. And then apa lagi? Itu sajalah kot. Serius, aku try the best untuk tengok cerita ni. Jadi ada banyak perkara lah yang betul-betul bagi aku let down lah tentang bila aku tonton filem ni lah. Okay, so antara yang aku nak komplain lah, banyak benda aku nak komplain sebenarnya. Cuma aku cuba komplain dengan cara baik lah. So first of all, dia punya casting dia. So casting watak-watak pelajar geng-geng Hani ni aku rasa kenapa ambil diorang ni berlakon. Bukan aku nak kata diorang tak boleh berlakon Cuma casting dia dari segi umur tak meyakinkan aku bahawa diorang ni pelajar. Yang kedua adalah dia punya pewatakan kawan-kawan Hani ni sendiri. So 4 orang lakonan. Okay, kita ada watak Isay, kita ada watak Zalif Siddiq, Nas Sally, dengan satu lagi seorang yang watak dia nama Parpu. Parpu lah. So watak diorang ni aku betul-betul rasa annoying lah. Aku agak struggle sebab diorang ni kira main character tau, yang menghabiskan banyak, yang ada banyak screen time dalam filem ni tau. Bukan aku seorang cakap isteri aku yang tengok bersama dengan aku pun dia rasa annoying gila watak ni. Macam mana writers boleh tulis watak macam ni, ataupun director boleh direct karakter sebegini. Sebab aku tak nampak grup-grup pelajar yang berperwatakan macam ni, overacting, overreact, lepas tu jerit tak kena tempat, gedik sana sini
Bukan, mungkin ada orang macam ni, tapi bagi aku lah, geng-geng kalau kumpulan macam ni, dia bukan gempak kau tahu. Geng-geng macam ni dia annoying kau tahu tak? Jadi aku tak rasa watak seperti ni likeable lah untuk normal viewers lah. Aku tak tahu lah kalau dalam dunia fantasi ada watak macam ni orang suka gila kan. Tapi bagi aku benda ni cukup tak logik. So masalah utama dalam filem ini selain daripada watak-watak annoying ni, nombor satu adalah plot hole. Seriously, filem ni banyak gila plot hole. Aduh, aku tak tahu nak cakap apa lah. Cerita ni, tak tahu plot hole ni sama ada misedit ke, sama ada terlepas babak ke, ataupun tak cukup babak untuk sokong babak utama ke. Okay, sebab bagi aku, first kali aku nak bagi tahu cerita ni plot dia haru biru. Apa contoh macam mana dia menjadi haru biru First moment kita tengok dia establish bahawa kumpulan Jananik ni, geng-geng Jananik ni, diorang ni adalah prankster dekat channel YouTube, dekat YouTube channel. Diorang punya konten dia adalah konten prank. So, boleh nampak dia prank kawan-kawan sana sini ni, memang kata apa, tak ada belas kasihan lah. Sampai kawan-kawan yang keliling, yang mangsa-mangsa ni sampai menyirap gila dengan diorang lah. Lepas tu kawan-kawan dia ni sokong Jananik tau. Sebab Jananik ni dia macam ketua, channel ni atas nama dia. Okey, dah lepas tu dia bagi duit lah dekat kawan-kawan dia. Hasil daripada YouTube tu bayar kat dia, dia bagi kat kawan-kawan dia. So kawan dia hari ni macam bodek, bagus. Benda tu yang buat pun buat suka-suka, gelak pun gelak gila-gila lah. Memang happy gila lah. Prank orang lah. Tetapi apabila satu watak dia dah kena prank, satu watak mangsa ni dia dah macam traumatik gila dan dia mengadu kat ibu bapa dia, dan kata apa, dekan dah panggil, sampai mak Jananik pun dah bebel, kawan dia pun so suddenly diorang berubah kau tahu. Berubah, aku dah bagi tahu kau jangan prank. Aduh, masalahnya bila masa korang bagi tahu dia jangan prank. Yang aku nampak satu karakter yang bagi tahu jangan prank adalah Mak Hani ni dengan Bapak Ani. Bapak Ani pun sekejap je lah masa mula-mula. Tapi yang mostly yang bagi tahu bebel Mak Ani saja. Kawan-kawan dia macam 2x5 je. So, itu satu contoh lah. Dan ada lagi satu contoh. Aku tengok, aku tergelak kau tahu tak? Masa scene Jananik dia tengah bawa motor, balik daripada college dia, dia tersempat dengan pembunuh bersiri yang actual punya kau tahu. Dekat, orang kata apa, depan Dewan kau tahu tak? Dewan ke bangunan apa, aku tak tahu. Dia tengah belasah satu perempuan ni. Dia tumbuk. Dia nampak dia jerit. Mula dia nak, woi. Lepas tu dia tengok muka pembunuh bersiri tu kan. Nak pergi kat dia kan. Tiba-tiba dia jerit kan. Kau tahu tak? Scene tu dekat open kau tahu tak? Memang gila babi punya open tau. Kalau kau pembunuh bersiri, kau nak buat kat open ni tempat kau pukul lah. Aku cakap logik lah. Walaupun tengah malam ke pukul 10, aku tak pasti lah. Macam pukul 9 nampak kan. Sebab ending dia, bapak dia belum sempat beli kedai dia banyak buka lagi kan. So, consider dalam waktu tu dah 8 lebih lah. Cuma jalan tu lengang. Kau rasa pembunuh bersiri nak buat macam tu ke? Aku rasa tu, aduh. Aku masa tengok tu, aku tergelak kau tak? Aku bukannya macam takut dengan scene tu. Scene yang sepatutnya takut, tapi aku tergelak kau tu. Aku tergelak sebab macam mana dia boleh shoot macam ni? Siapa punya idea nak shoot macam ni? Aduh. Aku tak tahu, aku pelik lah. Okay, cerita ni kalau kau tengok marketing dia, marketing dia buat poster macam inspirasi daripada cerita Hollywood, iaitu cerita Happy Death Day. So kalau korang dah tengok cerita Happy Death Day ni, kira ada satu melibatkan pembunuh bersiri jugalah, lebih kurang lah macam cerita ni lah. Terus satu lagi aku nak tergelak, masa scene apa tu, ditunjukkan dalam TV tu, pembunuh bersiri tu nak bunuh perempuan kan, dia ambil gambar kan. Kau bayangkan, ada ke dalam stesen TV Malaysia kau ambil pisau, dia tunjuk pisau, dia tunjuk dia tikam banyak kali macam tu TV. Ini berita kan, ada ke berita actual buat macam tu? aku tergelak kau tahu tak? Aduh. Lepas tu satu lagi, aku bukan nak cakap apa lah. Ending cerita ni, aku standard lah filem yang kita tahulah saya ni bukan dera mana pun kan, tapi tahu boleh lah banyak tengok filem kan. Standard setahu saya, kita kalau plot setahu saya dia ada 3 act lah, betul tak Dia ada opening act, act yang pertama, lepas tu dia ada second act, lepas tu dia ada third act, betul tak? Tapi filem ni aku nampak ada 2 act act permulaan, lepas tu act yang tengah-tengah, okey, bla 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 itu. So aku dah waiting untuk act yang ketiga tau, sebab dia masa dia tunjuk ada satu flashback tu, dia tunjuk ada benda tu tau. Dia dah tease benda tu. Watak tu dia dah tease. Tapi bila ending dia, tiba-tiba tak ada. Macam tu ke? Kau tahu tak?
Kau tahu tak? Bini aku berjerit kau tengok. Wah, apa ni? Jap. Aku tak tahu lah. Memang writers ataupun director memang plan untuk buat babak macam tu ke? Sebab aku rasa macam kalau dia punya intention tak apalah Tapi aku rasa macam bila aku tengok cerita ni, ibarat kau tahu macam mana? Macam aku tahu cerita ni shoot masa during PKP PKPB yang masa lepas dia dah buka, government dah buka balik, betul tak? Ada banyaklah company start shooting. Macam kita tengok Kampung Pisang Berseri tu shooting zaman PKPB tu. So cerita ni pun macam tu. Mungkin cerita ni masa untuk shoot tak tiba-tiba dah PKP 2.0. So diorang pasal stop shooting. Aku rasa macam tu lah. Shoot tak habis. Lepas tu bila editing macam mana agak-agak kita buat macam ni lah. Aku rasa lah kau jangan marah pula aku kan. Dia benda tu tak habis. Aku tak rasa ending dia sepatutnya macam tu lah. Sebab kau dah rasa kau dah buat build up tu kan. Untuk orang tengok, nantikan apa yang terjadi kan. At least buatlah something kan. Kau boleh ending macam tu. Aku tak tahulah nak marah ke, nak apa ke. Aduh. Korang tengok cerita ni, korang fikir sendiri lah ending dia macam mana. Aku malas nak cakap lah. So jadi, untuk filem Selamat Hari Tak Jadi ini, saya berikan D. So, kenapa aku bagi D untuk filem ni? Aku cakap terus terang, aku banyak benda yang aku rasa aku tak berkenan daripada aku yang berkenan Tak silap aku sebut 2 poin yang pertama saja yang aku rasa aku appreciate. Yang selebihnya aku banyak bebel tentang kelemahan tentang cerita ni lah. Okay, aku tak tahulah, mungkin siapa yang tengok cerita ni akan suka. Okay, so kalau korang nak tengok cerita ni, kau boleh langgan dekat Astro First. Okay, sekarang tengah tayang. Lepas tu kau boleh tuliskan komen kau kat bawah lah. Okay, so jangan lupa follow ZTV Malaysia, tekan butang like, subscribe dan paling penting sekali loceng notification tu. Korang memang terbaik. Okay, kita jumpa lagi di video ulasan filem di masa akan datang. Sebab lepas ni aku akan keluarkan video ulasan untuk filem Man of Steel, Godzilla 2014, Upin Ipin Chris Yang Mang Tunggal dan satu filem baru ataupun 2 filem baru daripada channel Netflix. Okay, so kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah! Fuh!